Okey, selamat sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu nak bimbing kamu berkaitan dengan cara menulis ulasan. Okey, cikgu akan menyatakan satu demi satu, cuba dengar betul-betul dan salin balik. Salin balik, catat dalam buku karangan kamu. Okey, lihat, fahamkan, tulis balik. Okey, tulis balik. Kamu tak perlu cetak, okey, tak perlu print. Kamu dengar betul-betul apa yang ditunjukkan. Lepas tu tulis saja. Okey, tulis ulasan apa yang diterangkan, kamu dengar dan tulis. Boleh ya? Okey, cikgu memulakan bimbingan hari ini iaitu cara membuat ulasan. Ini dia, tuliskan ulasan. Tuliskan ulasan berkaitan dengan aktiviti pada masa lapang. Okey, cikgu ulang sekali ya. Tuliskan suatu ulasan berkaitan dengan aktiviti pada masa lapang. Okey, ini tajuk dia. Okey. Sebelum kita tulis ulasan, kita kena ada apa? Pengenalan, isi, uraian isi, lepas tu penutup. Okey, seboleh-bolehnya kalau diberi 5 gambar, kamu ceritakan pengenalan secara keseluruhan, lepas tu masuk pada isi. Okey, ada 5 isi di situ. Kalau bolehnya, seboleh-bolehnya terangkan 5 isi secara mudah, tepat, padat dan ringkas. Okey, tepat, padat dan ringkas. Seboleh-bolehnya kerana di sini ada 5 isi. Contoh sudah diberi. Okey, kamu tak payah cari contoh. Okey, aktiviti contoh ataupun aktiviti. Kamu kena tambahkan di sini kenapa. Itu saja. Kalau kamu tulis, tambahkan soalan kenapa ini, kamu sudah jawab isi ulasan tersirat ataupun ulasan tersirat, isi tersirat. Faham murid-murid? Senang saja. Siapa ataupun aktiviti apa, lepas tu kenapa. Kalau ada 3 bahan ini, kamu boleh buat satu ulasan yang lengkap. Okey, kena ingat kena ada pengenalan. Pengenalan secara keseluruhan. Pengenalan secara keseluruhan tentang tajuk dan gambar-gambar yang telah diberi. Faham? Okay, kita masuk aktiviti dia. Kamu sudah tahu membaca, bermain, memancing, berkebun dan juga beriadah ataupun makan angin. Okay, ini semua antara aktiviti pada masa lapang. Okay, kamu tak payah tambah ataupun berikan tambah isi. Tak perlu. Di sini sudah ada 5 aktiviti. Kamu terangkan aktiviti itu, kenapa kamu lakukan aktiviti ini dengan sebab sudah memadai. Sudah memadai bagi ulasan. Okey, kita lihat pengenalan dia. Kita lihat pengenalan dia. Okey, apa pengenalan dia? Apa yang perlu diperlukan oleh tajuk? Apa yang diperlukan oleh tajuk? Mudah saja, aktiviti pada masa lapang. Kenapa perlu lakukan aktiviti pada masa lapang? Kita semua perlukan aktiviti pada masa lapang supaya masa itu digunakan dengan berfaedah. Itu saja. Itu saja. Okey, kita lihat pengenalan yang cikgu bagi. Kita mempunyai masa lapang. Okey, masa lapang dalam kehidupan harian yang perlu diurus dengan aktiviti yang bermanfaat. Aktiviti yang bermanfaat. Kalau kamu bazirkan aktiviti ataupun masa lapang kamu, maka akan terabailah masa lapang itu tanpa sebarang faedah. Jika diurus dengan betul, diatur dengan betul, maka kamu akan bermanfaat daripada aktiviti tersebut. Disitulah pengenalan. Pengenalan secara satu ayat sudah memadai. Kita perlu mempunyai masa lapang. Okey, kita mempunyai masa
lapang dalam kehidupan kita. Okey, ke dalam kehidupan kita. Maka yang perlu diuruskan, apa yang perlu dilakukan? Perlu diuruskan dengan aktiviti bermanfaat. Itu saja pengenalan. Tak payah tambah, tak payah kurang daripada itu. Itu saja pengenalan. Ingat pengenalan tak payah selangkan baris. Kalau boleh tulis dalam 3 perengan. Tulis dalam 3 perengan untuk mendapatkan markah yang lebih tinggi ataupun penilaian yang lebih padat. Penulisan yang lebih padat, ulasan yang lebih padat. Boleh tulis dalam 3 perengan. Pengenalan saja 1 perengan, kehuraian, pasu, penutup. Bagi kalau kamu murid tulis, kalau cikgu-cikgu lain membimbing kamu tulis dalam 1 perengan, tak salah, boleh. Tak salah, boleh. Yang ini untuk mendapat markah yang lebih tinggi. Faham semua? Ataupun bukan markah ataupun penilaian yang lebih baik. Ini cara cikgu. Cara cikgu. Apa yang diperlukan pengenalan dia, apa yang diperlukan oleh tajuk. Kamu terangkan apa yang diperlukan oleh tajuk. Tajuk yang perlukan, kamu perlu menguruskan masa lapang untuk apa? Untuk manfaatkan, diuruskan untuk dengan aktiviti yang bermanfaat. Kita lihat apakah aktiviti telah diberi ya. Aktiviti yang bermanfaat itu telah diberi. Kamu nyatakan saja kenapa. Membaca. Siapa buat apa, kenapa. Itu saja. Lihat. Razita membaca buku pada masa lapang untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Di sini kamu boleh ubah. Kamu boleh keluarkan nama Razita. Kita perlu membaca buku pada masa lapang untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Di sini cikgu bagi contoh Razita. Kamu boleh letak kita mesti, kita patut, kita hendak, kita perlu membaca buku pada masa lapang untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Itu ayat pertama. Di sini kamu boleh keluarkan nama Rozita. Ini contoh ayat. Tapi kamu keluarkan nama Rozita, kamu letak pula kita perlu, kita patut, kita hendak, kita boleh. Di sini penanda wacana kamu boleh gunakan antara. Antara. Antara aktiviti masa lapang ialah membaca buku. Pada masa lapang untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Antaranya, kita boleh membaca buku pada masa lapang untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Rozita ni kamu keluarkan. Ini kamu boleh gunakan untuk bina ayat. Untuk bina ayat. Tapi kalau seboleh-bolehnya lah. Seboleh-bolehnya. Ini contoh ayat bagi bina ayat. Kamu keluarkan ayat ni ataupun nama subjek ni kamu letakkan kita perlu, kita patut, kita hendak. Faham? Kalau isi pertama kamu boleh di depan menggunakan antara. Faham? Okey. Sekarang kita pergi kepada isi 2. Kalau isi 2 kamu boleh masukkan penanda wacana, selain itu seterusnya, boleh. Siapa buat apa sama saja. Siapa buat apa, kenapa. Di sini kita keluarkan nama. Kita keluarkan nama Razali. Keluarkan nama Razali. Ini contoh ayat untuk bina ayat. Contoh bina ayat. Kita keluarkan Razali. Kita letakkan di depan dia. Kita kena letakkan apa? Selain seterusnya. Seterusnya aktiviti memancing. Selain itu kita boleh memancing ikan pada masa lapang untuk menghilangkan perasaan jemu. Boleh. Tapi di sini kamu keluarkanlah. Keluarkan Razali. Tapi sudah ada buat apa dan kenapa. Faham? Buat apa? Buat apa memancing ikan? Kenapa memancing ikan? Menghilangkan perasaan jemu. Yang ini cikgu bagi format untuk murid tahun 4. Cikgu gunakan format yang sama, maklumat yang sama. Untuk tahun 6, untuk apa yang perlu ditambahkan adalah kita penanda wacana, seterusnya,
koma kita boleh ataupun kita patut, kita hendak memancing ikan. Kita bolehlah memancing ikan. Kamu boleh tambahkanlah, kita boleh memancing ikan pada masa lapang untuk menghilangkan perasaan cemu. Faham? Nah, ataupun kamu boleh juga gunakan ayat sebegini. Okey. Selain itu, Razali memancing ikan pada masa lapang untuk menghilangkan perasaan jemu. Siapa yang menguruskan waktu lapang tu? Isi sudah ada. Okey. Razali menguruskan masanya, masa lapangnya untuk memancing ikan. Dia akan diterima. Kalau untuk mendapatkan markah yang lebih tinggi, lebih keramatis ayat kamu boleh gunakan. Seterusnya, kita boleh memancing ikan pada masa lapang untuk menghilangkan perasaan jemu. Ingat, murid tahun 6 boleh tambahkan. Okey, ini contoh ayat bagi tahun 4. Kalau murid tahun 6 perlu tambahkan 2 perkara saja. 2 perkara saja. Itu apa? Seterusnya penanda wacana, koma, kita boleh memancing ikan pada masa lapang untuk menghilangkan perasaan jemu. Faham? Itu saja. Okey, nombor 3. Nombor 3. Okey, beriada. Okey, beriada. Rafizi. Okey, yang ni kamu boleh keluarkan. Ini ingat ini tadi cikgu dah beritahu, ini contoh ayat untuk tahun 4. Untuk tahun 6, keluarkan yang ni. Okey, nama, masukkan penanda wacana. Selain itu, kita hendaklah melakukan aktiviti beriadah bersama keluarga untuk merapatkan hubungan kekeluargaan. Okey, kekeluargaan. Itu apa? Sudah jawab kenapa kita perlu menguruskan, mengapa kita perlu beriadah. Okey, sudah ada penerangan di situ. Okey, isi tersirat dia apa? Merapatkan hubungan keluarga, kekeluargaan. Itu adalah isi tersirat. Isi tersirat aktiviti beriadah. Faham? Okey. Di sini penanda wacana apa dia? Selain itu, koma, kita boleh. Kita hendaklah, tak salah. Tak salah. Okey. Faham? Okey, seterusnya. Okey, keluarga Rosita. Ini untuk tahun 4. Oleh kerana permulaan, cikgu bagi contoh yang mudah dengan nama. Okey, kalau tahun 6, keluarkan nama subjek ni, kamu keluarkan, masukkan dengan penanda wacana. Oleh itu kita perlu melakukan apa? Aktiviti berkebun pada masa lapang bagi menambahkan sumber pendapatan keluarga. Ini apa? Keluarga kan? Kamu boleh nyatakan di ayat ni, oleh itu kita boleh, kita boleh ataupun kita hendaklah melakukan aktiviti berkebun. Kita boleh melakukan aktiviti berkebun. Kita hendaklah melakukan aktiviti berkebun. Terpulang kepada kamu. Okey, tapi penanda wacana dia oleh itu kita boleh melakukan aktiviti berkebun pada masa lapang. Kenapa? Bagi menambahkan sumber pendapatan keluarga. Ini di sini kamu boleh tambah keluarga ataupun sumber pendapatan. Akan diterima. Faham? Okey, isi seterusnya. Okey. Siapa, buat apa, kenapa? Isi ini murid. Murid terangkan secara sendiri. Malahan. Penanda wacana dia cikgu bagi malahan. Koma. Malahan kita perlu melakukan apa? Aktiviti bersenam, bermain. Okey. Bermain. Contoh tu terpulanglah. Okey. Bagi apa? Menjaga. Menjaga apa? Itu kamu terangkan. Okey.
Kalau kamu dah terangkan ni, sudah memadai. Sudah memadai, sudah boleh. Sudah boleh, di mana ulasan kamu sudah ada, isi diuraikan secara terperinci dengan padat. Ayat kamu padat. Faham? Okey, seterusnya kamu kena apa? Buat apa? Lepas ni kamu kena bagi kesimpulan. Kena bagi kesimpulan. Contoh kesimpulan cikgu bagi di sini. Okey. Okey, pada keseluruhannya. Pada keseluruhannya. Kenapa? Kena ada pada keseluruhan. Kerana kamu buat satu kesimpulan bagi ulasan yang kamu bina. Pada ulasan ni kamu kena buat satu kesimpulan atau simpulkan isi-isi anda. Okey, kena simpulkan isi-isi anda supaya ulasan kamu lebih baik. Lebih baik apabila dibaca, akan pemeriksa akan mendapat satu pendapat bahawa memang ulasan ini padat, tepat dan ringkas. Okey, itu kena ada kesimpulan dia pada keseluruhannya. Melakukan aktiviti pada masa lapang perlu diurus dengan aktiviti yang bermanfaat. Kamu tambah di sini. Diurus dengan aktiviti yang bermanfaat yang menjamin masa depan kita. Yang bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Untuk menjamin masa depan. Yang itu kamu tambah di sini. Boleh ya? Okey, baiklah murid-murid. Kalau boleh, buat satu ulasan terakhir. Isi terakhir kamu bina, lepas buat satu rumusan. Di sini kamu kena tambah ayat. Di sini cikgu dah letak nota. Okey, sudah letak nota. Tapi kamu dikendaki tambah satu penerangan. Okey, bermanfaat untuk apa? Untuk menjamin segala isi tersirat adalah yang kamu jelaskan sebelum ini dalam isi kamu untuk apa? Untuk menjamin masa depan. Okey, so kamu letak di sinilah aktiviti yang bermanfaat untuk menjamin masa depan kita. Keseluruhan. Boleh ya? Baiklah murid. Inilah satu penerangan yang cikgu bagikan kepada kamu. Cikgu harap kamu dapat bermanfaat. Dapat bermanfaat daripada penerangan cikgu. Yang ini adalah contoh saja. Contoh bimbingan cikgu. Kalau kamu ada cara guru-guru sekolah kamu terangkan dengan lebih terperinci, ada cara-cara yang lebih mudah, boleh digunakan, tak salah. Ini cara Cikgu Sarwanan. Cikgu Sarwanan, kamu boleh gunakan. Boleh gunakan. Okey, faham? Ini untuk sebagai aktiviti pengukuhan. Aktiviti pengukuhan, penambahan, pengayaan. Okey, boleh ya? Okey, sekian. Terima kasih. Cikgu harap kamu tulis satu ulasan supaya dapat mengukuhkan lagi pemahaman anda. Kalau kamu menonton, lepas tu biarkan saja dari tanpa buat latihan, bermaksud kamu masih belum menguasai. Kalau untuk menguasai pemahaman, kamu kena perlu tulis ulasan. Okey, sekian. Terima kasih.